Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masuk kepada hari yang ke-4 daripada bulan Zulhijjah. Secara kita tidak sedari 3 hari telah dilalui. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang dilakukan sepanjang 3 hari yang telah lalu, dan mudah-mudahan kita akan sampai pada hari yang terbaik, iaitu pada hari wukuf. Berbanyak 10 Zulhijjah, kerana adat yang kalau pada hari-hari yang lain kita melakukan kebajikan, satu kebajikan bi asyri amsalihha, digandakan kepada 10. Tapi oleh kerana bulan Zulhijjah ini ialah bulan yang paling dicintai dan paling disukai oleh Allah, tidak ada satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu amalan daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi dengan sebab itu perbanyakkan ibadat. Allah Ta'ala memberi kita kelapangan, beri kesihatan, maka pergunakan. Kerana kita tak tentu untuk tahun hadapan kita boleh bertemu lagi dengan Zulhijjah yang akan datang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi pada fasal yang ke-14, sebab yang membolehkan tayamum. Perkara yang membolehkan tayamum. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab boleh bertayamum itu 3 perkara. Jadi tayamum ni dari sudut bahasa ialah tujuan, bermakna tujuan atau qasd. Dari segi syarak, tayamum membawa maksud ialah menyampaikan ataupun menyapu debu tanah. Fatayammamu sa'idan thayyiban, makna menggunakan debu tanah yang suci. Menggunakan debu tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, satu kan debu tanah itu, famsahu biwujuhikum, basuh, sapu muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tepukkan yang kedua itu daripada jari ni sampai kepada siku. Dia 2 anggota je. Apa keadaan sekalipun tuan-tuan, tayamum ni 2 anggota je. Berbalut mana-mana pun tak boleh kena air, dia tetap tayamum 2 je.
muka dengan tangan. Jangan ada yang tayamum kaki pula, kan? Memang nak kena lah tu, kan? Ustaz, tangan tak boleh, sapu kaki, kan? Kata Sayyidina Umar, kalaulah tayamum tu boleh kat kaki, aku dah sapu dah, kan? Jadi makna tayamum ni berbalut kepala ke, tayamum tetap muka tangan, kan? Berbalut kaki ke, tetap tayamum muka tangan. Kerana apa tuan-tuan? Menyampaikan dengan apa, sebagai ganti kepada tempat yang tak boleh kena air tadi, maka kena tayamum. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kes tak boleh mandi. Orang tak boleh mandi sebab tak boleh kena air. Contohnya sejuk yang bersangatan, yang boleh kalau mandi jadi mudarat. Kat sini kita tak jumpalah tuan-tuan, ya. Kalau duduk di negara-negara Arab tu, memang kalau sejuk, memang sejuk suka, kan? Dia ada sampai kepada tahap sejuk dia terlalu syadid, memang tak boleh kena air, tak boleh, dia mudarat. Jadi nak mandi tak boleh. Andainya malam bermimpi contoh, tak boleh nak mandi. Tayamum sebagai mandi, tetap muka dan tangan juga, kan? Tetap muka dan tangan juga. Itu sebagai ganti daripada mandi. Jangan ambil debu duk siram semua, keluar dah macam mana orang tepung namanya, dia putih je. Jadi tuan-tuan, kerana ini kita cerita ni benda bukan perkara yang pelik, kerana dah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ni dia bermimpi waktu tidur malam di padang pasir, mana ada air, mana ada air. Jadi nak mandi berguling dekat pasir, berguling sampai kena pasir semua satu badan, kan? Dah rata dah, naik. Lepas tu ambil tayamum pula, kan? Cerita dengan Rasulullah senyum je, lain kali jangan buat lagi, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita nak menunjukkan bahawa waktu berlakunya sejuk yang bersangatan, syadid yang bersangatan, ada sahabat dia beri fatwa kepada seorang sahabat yang lain, malam dia bermimpi sedangkan dia punya kepala ni luka, dia mandi. Kita tahu kalau sekiranya luka kena air, dia akan kembang, dia tak boleh berhenti darah, menyebabkan kematian dia. Maka besok mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, sesungguhnya engkau telah membunuh satu nyawa. Jadi tuan-tuan, kenapa tak suruh dia tayamum? Ni kita nak kena faham tuan-tuan, kan? Dalam hukum fiqh ni dia dah bawa semua penyelesaian dalam kehidupan manusia dalam soal nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu, bahawa dia kata apa, menyampai atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan sebagai ganti. Tengok, sebagai ganti, kan? Sebagai ganti. Asalnya ialah berwuduk ini menggunakan air, tapi oleh kerana sesuatu halangan atau sesuatu sebab yang tidak membolehkan untuk dia menggunakan air, atau ketika mana nak mandi tak boleh guna air, maka dengan sebab itu dibolehkan tayamum. Disebut dekat ujung dia itu apa? Dengan syarat-syarat yang tertentu. Bukan semua orang boleh pakai tayamum, kan? Bukan semua orang boleh pakai. Jadi dalam keadaan-keadaan yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini yang disebutkan kepada kita. Maka dia kata apa? Kita tengok di bawah lagi tu ada huraian. Mutayammin itu pula ialah orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum. Maka disebutkan sebahagian ulama mengatakan 7 sebab yang terkandung dalam bait. Faqdun wa khawfun hajatun itlaluhu maradun
Yashukku jabiratun wajirah. Orang yang sebab-sebab dia boleh tayamum, pertama tak ada air, faqdun, tak ada air. Yang keduanya khaufun, sebab takut. Nak pergi dekat perigi tu ada binatang buas, kan? Ada binatang buas, binatang berbisa. Dulu orang pakai perigi, ada binatang berbisa atau binatang buas. Jadi khaufun, tak boleh nak pergi ambil air, ke boleh tayamum. Kemudian hajatun, keperluan, ada keperluan kepada air, nak guna ambil wuduk tapi keperluan yang lain ada, dengan sebab nak minum untuk makan dan sebagainya. Kalau guna untuk wuduk, nanti nak guna untuk minum, nak guna untuk makan, tak boleh, tak dapat, maka tak boleh. Kemudian idlaluhu, air yang hilang. Bawa ada air, kena curi orang, tak ada air, cari-cari air tak jumpa, maka dibolehkan tayamum. Maradun, sakit yang apa? Yashukku, yang makna yang keberatan. Orang sakit, kalau kena air dia boleh bertambah mudarat, dengan sebab doktor dah bagi tahu ni penyakit ni kalau kena air mudarat dia akan bertambah, maka guna. Ataupun jabiratun, bertampal, tangan, dahi, kepala, kaki, tampal. Mana-mana tempat anggota wuduk yang bertampal, bila nak ambil guna air tak boleh, maka semua kena ditampal dengan tayamum. Contohnya sini bertampal, kan, berbalut, ni tak kena air bawah, bersimen tak boleh kena air. Jadi yang tak boleh kena air ni macam mana? Sedangkan mengambil wuduk ini mesti meratakan air ke anggota wuduk, meratakan air semua ke anggota-anggota. Tempat ni tak boleh kena air, maka tempat yang tak boleh kena air ni bagaimana caranya? Mesti diganti dengan tayamum. Ambil tayamum, muka, tangan, sapu, selesai cerita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wajirah, dan luka. Sebab luka itu berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat luka kepala dia, kan, sebab jatuh, luka. Kemudian malam pula bermimpi keluar air mani, nak mandi, tak boleh mandi sebab sejuk. Jumpa dengan sahabat ni, macam mana nak mandi? Nak mandi ke tayamum? Dia kata, mana boleh tayamum, engkau sihat. Mandi, luka bertambah besar, meninggal dunia dia, darah keluar tak berhenti. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu dalam bait tu yang disebutkan ada 7, ada 7 tadi. Maka di dalam bait yang kita sebut ini, dia kata faqdul ma'i. Yang pertama dia kata, daripada perkara yang 3 ni, asbab yang membolehkan tayamum, dia kata tiada air. Tidak ada air. Dalam penghuraian dia kata air tidak ada dalam 2 keadaan. Yang dikatakan istilah tidak ada air yang membolehkan seseorang itu kena tayamum, maka air itu diistilahkan dia kepada 2. Dia beri maksud dia kepada 2 maksud, 2 keadaan. Yang pertamanya, tidak ada air di kawasannya atau di kawasan sekitarnya, setelah mencarinya dengan kadar jarak boleh mendengar suara orang menjerit atau kadar anak panah yang dilepaskan, maka di dalam fiqh disebut sebagai apa? Halul al-ghusd. Jadi kena cari. Dia duduk dalam satu kawasan, maknanya macam mana nak tentukan tak ada air? Pertamanya, fiqh mengatakan nak tentu kadar tak ada air ni kena cari dalam jarak macam mana? Kalau orang menjerit, berapa jauh suara dia boleh sampai? Tempat tu kau kena pergi sampai kawasan tu. Menjerit ni, jerit sampai mana boleh sampai? 200 meter, 300 meter, sampai situ pergi cari.
tak ada air, tayamum. Ataupun dia kata apa, sekiranya kita melepaskan sebatang anak panah, tarik anak panah, lepaskan, berapa jauh boleh pergi? 10 meter, 20 meter, 30 meter, cari sampai mana anak panah tu yang dilepaskan tadi, jauh, cari, tak ada air, tayamum. Ini bagi satu-satu kawasan yang kita nak hukumkan bahawa air tak ada. Ini dari segi fiqh, tuan-tuan, sebut dari segi fiqh. Yang keduanya, yang dikatakan air tak ada ni, tidak boleh menggunakan air kerana tak cukup. Air ada tapi nak guna tak cukup. Cukup untuk binatang ternakan sahaja, atau takut mendapat air kerana ada binatang buas, ataupun musuh, atau takut hartanya dicuri atau kena rompak jika ditinggalkan. Ini semuanya diistilahkan dalam masuk, termasuk dia kata apa, air tak ada. Jadi sama ada ada air tapi tak mencukupi. Kalau ambil wuduk, jawabnya lain-lain benda tak boleh buat. Untuk makan tak boleh, untuk minum tak boleh, kan? Ataupun cukup-cukup untuk binatang ternakan. Ni beri binatang ternakan, tak bagi minum, mati binatang ternakannya, kan? Itu ada juga. Ataupun takut mendapatkan air kerana ada binatang buas, seperti mana kita sebut tadi, sumur atau pigi dia, situ ada binatang buas. Waktu malam orang duduk-duduk kat kampung-kampung, kan, atau kawasan-kawasan pendalaman, kan, dengan binatang buas banyak. Dululah, sekarang pun ada ke babi berkeliaran, kan, sondol tengah ambil air semayang, sondolnya jatuh dalam pigi, mati pula. Jadi kata tuan-tuan, kan, dan ada musuh nak keluar ambil air wuduk, nak keluar ambil air, musuh ada tunggu, dah pegang senjata, keluarnya, maka jadi bahaya. Atau takut hartanya dicuri. Orang dalam pemusafiran, dia tinggalkan harta dia, dia balik-balik dah tak ada dah, bekas pun dah tak ada lagi. Okey, itu pun termasuk, atau kena rompak jika ditinggalkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini semuanya adalah asbab-asbab yang mengatakan tak ada air. Asbab yang mengatakan tak ada air dalam keadaan yang macam ni, bolehlah menggunakan tayamum, iaitu menggunakan debu tanah yang suci sebagai ganti daripada tak ada air tadi. Maka disebutkan permasalahan jika dia kata muhdas, iaitu orang yang tidak berwuduk dan orang yang berjunub. Ini masalah, dia bagi masalah kat kita, kan, orang yang tak berwuduk ni merasakan syak dan zan ada air. Dia syak dengan zan ni dia tak sampai 100%, dia 50. Zan ni dia 50, kan, syak ni bawah daripada 50. Bagaimana merasa syak dan zan ada air? Wajib dia mencarinya. Dia rasa macam ada air ya, macam ada air kat sini ya, macam ada air tu, ada zan tu, ada zan. Aku rasa tu, itu syak, tak pasti, benda yang tak pasti, ada. Maka orang yang macam ni menghadapi situasi yang macam ni, wajib dia mencari air, wajib dia mencarinya setelah masuk waktu solat, dan apabila perlu hendaklah mencarinya dalam lingkungan sejauh jeritan suara yang kita sebut tadi, yang boleh didengar. Yang disebut, dia kata berapa jarak jauh dia,
lebih kurang 150 meter. 150 meter. Kalau orang berlari 100 meter. Ni 100 meter. Maka lebih sikit sampai keluar ni 150 meter. Cari lah, cari jalan sampai keluar ni, sampai luar beranda, kan, melepasi pagar kat hospital lepas. Ni tuan-tuan 100 meter lagi, kan, keluar lagi, tambah sekarang. Ataupun disebut apa, 300 hasta. Satu hasta 300 hasta. Maka dia kena cari dalam kadar jarak yang demikian. Bagi siapa? Bagi orang yang maknanya tidak berwuduk, tetapi dia bila nak sembahyang, dia ada syak dan ada zan. Dia kena cari dulu. Tak boleh tengok tak ada air, ambil cari debu tanah terus tayamum, tak boleh. Nanti sembahyang dia tak sah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yakin ada air. Tadi orang syak dengan zan. Ni yakin ada air. Aku confirm kat sini memang ada air. Mana dia yakin? Yakin ni mesti apa? 100%. Ya tak? Wajib mencarinya jika berada dalam jarak dekat. Dalam hukum fiqh dikata had qurb, iaitu 1.5 batu atau 9,000 hasta ataupun 4.5 kilometer. Jika lebih daripada 4.5 kilometer tidak wajib mencarinya. Ini bagi orang yang yakin, yang mengatakan kat sini ada air. Berapa jarak yang dia kena pergi untuk dapat mencari dia? Iaitu dalam jarak maknanya 4.5 kilometer. Cari dulu, cari. Lebih daripada kadar 4.5 kilometer tak jumpa air, maka boleh guna tayamum. Jadi tuan-tuan, bukan semudah-mudah nak bertayamum ni, kan? Bukan semudah-mudah. Ini boleh semayang, boleh ambil wuduk, tak semayang. Bawakan tray makanan tu, cik nak makan, hari ni masak asam. Masak asam je, semayang tak? Itu memang nak kena. Memang nak kena, tuan-tuan. Cakap pula dengan orang yang tolak makanan tu, nak hari ni masak apa? Puak tak tanya pula. Tak pernah tanya, Zuhur dah masuk? Tak pernah tanya. Sedangkan dibekalkan dengan apa? Tempat tayamum ada, nak ambil wuduk ada, tak semayang. Itu ada maknanya alasan lagi, tuan-tuan, yang sehat-sehatnya. Tapi bukan tuan-tuan ni, yang sehat-sehat ni kan tunjuk bawah, kan dia kata, wah ustaz tunjuk kita tak semayang. Ni yang atas-atas. Yang sehat-sehat, pergi jogging boleh, naik basikal boleh, mendaki boleh, masuk waktu tak semayang. Kan pelik kan? Pelik tak? Bukan tak ada air, tak semayang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, main puasa sampai 2-3 pagi boleh, subuh tak semayang. Pelik tak? Pelik. Tak ada apa yang cedera pun, tak semayang. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak menunjukkan apa? Semayang ni adalah satu kefarduan yang amat berat. Kenapa dia jadi berat? Sebab ketika mana nak difardukan solat ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah naik untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima kefarduan. Diterima tu di langit. Ketika mana dalam peristiwa Mi'raj. Tuan-tuan tengok hukum lain, haji,
puasa, zakat, semuanya hukum kat dunia. Tapi kenapa sembahyang ni perlu di atas? Nak menunjukkan bila nak pergi sana tu satu masalah yang besar, kesukaran, nak tunjuk bahawa sembahyang ni sukar. Sembahyang ni berat, kan? Sembahyang ni berat, tuan-tuan. Sebab oleh kerana dia berat dah, oleh kerana dia ni satu kefarduan yang berat, maka ketika mana seseorang itu kembali kepada Allah, maka apa amalan yang mula-mula sekali dinilai, dikira, ialah solat dia. Solatlah yang akan menjadi penentu kepada diri kita ni, sama ada berjaya masuk syurga ataupun masuk dalam neraka Allah. Sembayanglah penentu dia, kan? Sebab tu tuan-tuan, jangan ambil ringan tuan-tuan masalah solat ni, kan? Jangan ambil ringan. Kita sering dengar kadang-kadang kita mengajar, dikata asyik mengaji fiqah ni, asyik mengajar semayang. Habis kitab ni lagi semayang lagi. Sebab semayang tak betul lah nak ajar. Sebab semayang tak betul. Bayangkan pada zaman cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada seorang tua, dah tua benar. Orang kata ajuzun, ataupun disebut dalam istilahnya ialah syaikhun kabir. Mana syaikhun kabir ni memang umur dah 40 tahun ke atas dah. Bukan sebab dia orang alim, dah umur dah lanjut. Sayyidina Hasan tengok, Sayyidina Husain tengok waktu dia ambil wuduk, dia kata orang tua ni angkat wuduk salah. Macam mana nak tegur ni? Ni orang tua. Orang tua dulu dia kira garam. Aku dulu makan garam. Sekarang kalau kira segini, pakcik dulu makan burger daripada kau tau. Sekarang main burger pula, dia tak main garam dah. Macam mana nak tegur orang tua-tua? Kita tegur bawa sejadah besar, pakai mak, itu pun mengamuk. Tak? Itu pun mengamuk. Siap dia kata, besok kau jawab depan Allah Ta'ala. Woi, ni hari ni punya cerita, tuan-tuan. Kita tegur cara baik. Sebab hari ni kita tengok penularan COVID-19 ni makin mengebak pula. Hari tu dah jatuh 2, tinggal 1. Hari ni dah bagi 12. Kita tegur. Dia kata sebelum-sebelum ni masuk tak ada bawa sejadah, kecil pun boleh masuk. Kita bukan nak marah tuan-tuan, nak cakap. Ahmad Nisfu kata cakap. Nak cakap. Besok dah kena, masjid tutup, tak ada apa masalah. Tak ada nilai. Kalau hari ni kita tak ambil langkah berhati-hati tuan-tuan, sebab tu kita nak cakap, ikutlah peraturan. Apa salahnya? Nak tegur tu, yang nak terima tu masalah. Kita yang nak menegur ni staf-stafnya orang perempuan. Yang nak menegur pula staf-staf kita ni ialah pangkat anak-anak. Yang nak tegur datang tu misai melengkung. Tuan-tuan, nak tegur payah, kan dimarahnya pula kita ni buat bergaduh-bergaduh ni tak nak lah tuan-tuan, kan? Tak nak kita buat bergaduh-bergaduh ni dalam masjid. Sebab tu kita tegur secara baik. Ini yang berlaku pada zaman ketika mana cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain. Dia kata macam mana nak tegur orang tua ni, dia ambil wuduk sana ni, sedangkan dah tua ni, dah nak jalan dah. Tuan-tuan fikir tu, kan? Timbul idea dia, kata macam ni lah. Dia pakat adik-beradik supaya orang ni dia adili kita ambil wuduk, supaya dia tengok macam mana ambil wuduk. Nasib baik dia sedar, dia kata aku yang salah rupanya. Nasib baik ada juga hidayah.
Ini yang kalau kena tegur, engkau budak-budak pandai cakap, kan? Itu yang tak sedap tu tuan-tuan. Tu yang jadi tak jadi lah. Kita nak tegur tu, masalah penerimaan tu. Masalah penerimaan. Bukan semua sama. Belajar memang sama-sama belajar. Tapi bila kena tegur, bab kena tegur ni, alamak ai. Ini yang buat panah telinga. Susah tuan-tuan Saya cakap dengan staf-staf saya, sabar je lah. Kau beritahulah dia nak dengar tak nak dengar, tak apalah kan. Dia tak nak dengar, nak dengar tak nak dengar, itu terpulang lah. Yang pentingnya kita dah bagi tahu. Kadang-kadang masuk je lepas Jumaat, habis main Jumaat ni, staf-staf mengadu. Ustaz macam mana ni Ustaz, kata sabar. Kalau COVID tu nampak, kau baling kat dia, baru dia tahu. Leka-leka dia keluar je. Kalau COVID tu boleh nampak je, virus dia boleh nampak, kau tangkap, kau baling. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak menyediakan sejadah semua sampai ke belakang, tak mampu kita, kan? Tak mampu kita. Kita sediakan yang depan je supaya orang boleh ikut, kan? Ni besok nak hari raya ni, nak menghadapi limpahan jemaah yang begitu ramai. Itu tak tahu macam mana nak selesai. Tuan-tuan kalau pergi negeri lain, baru ni 3 hari yang lepas saya pergi ke Pahang. Sembahyang Jumaat, saya masuk sembahyang Jumaat. Saya kata, saya datang awal di masjid, saya musafir, tak boleh masuk dalam masjid. Dia ada tempat musafir sembahyang Jumaat, tapi ada tempat dia. Nak sembahyang dalam tak boleh. Ni di mana-mana ni? Melaka. Luar. Kita kata, wah, action lah. Dia tak tahu aku imam besar Tapi hari tu pakai t-shirt, kan? Tak nampak lah macam imam besar. Ada? Nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun dia tak bagi. Dahsyat sungguh. Saya kata, pakcik boleh tumpang air? Ni tu tanda musafir je. Jangan ni tak boleh masuk. Ni untuk orang-orang sini je. Wah, saya punya masjid, siapa-siapa boleh masuk. Kita kata, bila sampai kat tempat orang, kita kena akur. Sebab tu tempat dia. Tuan-tuan, kita nak marah tak boleh. Tempat dia, sebab dia berkuasa. Kerana dia di situ menjadi leader. Kita kena akur dengan dia sebab dia pemimpin kat situ. Jangan tunjuk taring pula. Kau tak kenal aku imam besar. Engkau datang sini, engkau bukan imam besar kat sini. Dia kata, jawab, mati kau. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Ini bukan nak cakap, bukan nak mengata lah tuan-tuan ya. Cuma nak bagi tahu aja, kan? Nak bagi tahu aja, ikut ajalah, ya. Ikut aja. Supaya kita ni semua dapat ibadat dengan selesa, kan? Hari tu masjid tak buka, marah kenapa masjid tak buka. Ni dah beri bangsuk pula, masjid boleh semayang. Lagi satu tuan-tuan, nak diingat-ingatkan jugalah, walaupun kita ni buka pintunya satu je. Pintu ni pintu masjid, dia pintu wakaf. Jadi kalau waktu tutup pintu tu, jangan dia dilepaskan. Kena sebulan tuan-tuan, runtuh pintu tu, kelentang. Tutuplah pelan-pelan. Sebab saya suruh tampal tu, tolong tutup pelan. Kalau itu pun tak boleh baca juga. Saya yang suruh tampal tu kan. Saya yang suruh tampal. Nanti tuan-tuan kata, wah, ini siapa yang tampal ni? Bila saya cakap ni, dia nak marah pun ada berkira sikit lah, kan? Tapi kalau tuan-tuan nak marah, tak ada hal. Kita boleh kau timnya, kan? Tuan-tuan saya suruh anak-anak buah saya tampal. Mak bila ditutup tu, pintu tu berat. Kena sebulan kalau macam tu, memang gebah pintu tu. Tutuplah pelan-pelan. Macam kat rumah kita, anggaplah masjid ni macam rumah kita, tuan-tuan. Bukan nak marah ya, cuma cakap je. Jadi tuan-tuan muslimin, sambung balik, sambung. Kan dia kata marah benar ustaz hari ni tau. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dalam kitab lain disebutkan bahawa orang yang yakin ada air,
Dalam kitab yang lain dia kata ada, dia kena cari dalam jarak 2.5 km. Dari kitab yang lain lah. Tu ada dia punya khilaf-khilafnya, adalah tuan-tuan. Maka jika telah melepasi jarak had, dia kata qurb, dan jarak meminta pertolongan atau ghauz, maka bolehlah dia bertayamum. Ni yang dikatakan tadi masalah. Masalah yang berlaku tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya, orang yang boleh sebab-sebab boleh bertayamum ni wal marad, iaitu orang yang sakit. Kita tengok istilah sakit macam mana yang nak membenarkan boleh bertayamum, iaitu sakit yang tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti akan memudaratkan sakitnya. Ada air, tapi kalau guna air boleh mudarat. Doktor yang diakui dia punya kepakaran dia beri nasihat, pakcik ni jangan kena air ya, kalau kena air ni bahaya, mudarat, dengan sebab ilmu dia dan diyakini akan ilmu dia, maka kena ikut kan, kena guna tayamum. Bagi anggota-anggota yang tak boleh kena air, maka diikuti dengan tayamum. Sekiranya orang sakit itu berhadap besar, yang sakit tadi berhadap besar, dan hendak mendirikan solat, hendaklah ia bertayamum sebanyak 2 kali. Orang yang berhadap besar ni ketika mana dia nak semayang, hendaklah dia bertayamum 2 kali. Pertama apa? Hendaklah makna sekali mandi hadas. Tayamum yang pertama basuh muka, tangan sebagai niat mengangkat hadas besar, ganti sebagai mandi. Selesai, maka yang kedua pula ambil sekali lagi tayamum sebagai ganti wuduk dengan air. Maka solat dalam keadaan ini tidak perlu diqada. Jadi tuan-tuan ingat tak? Kan? Kena diingatkan betul-betul lah. Kalau kita ada menjaga ibu-ibu yang telah tua, orang-orang sakit, kan? Anak-anak yang aksiden, suami ke atau apa ke, kan? Ini kaedah-kaedah ni kita kena faham masak betul lah. Kita kena masak betul. Itu belum cerita dalam bab semayang, macam mana ni dia ni nak semayang, nak ambilkan wuduk tiap-tiap kali waktu susah. Itu belum cerita lagi tuan-tuan. Ni cerita bab wuduk dulu dengan bab tayamum ni, supaya kita nak menyelesaikan masalah, supaya dia yang masih dari mukallaf, orang mana-mana yang masih lagi mukallaf, maka wajib semayang. Mak kita walaupun dia sakit tapi dia mukallaf. Masuk mukallafnya apa? Dia masih ada 3. Yang Islam yang sampai seru tu memang dah sampai. Dia masih lagi mana berakal dan baligh. Takkan 50 tak balik lagi, kan? Maka satu lagi berakal. Kalau berakal, masih berakal, wajib semayang, wajib, kan? Di hospital kita tengok yang terlantar sakit, semuanya berakal lagi. Bawakan tray makanan, makan habis, semua habis, kan? Tapi tak semayang, kan? Berikan alasan-alasan yang berbagai, susah lah, tak tahu kiblat lah. Itu bukan persoalan tuan-tuan. Di sana ada guru agama, kan? Dia ada staf yang menjaga dalam bab masalah tu, ada. Dia ni terpulang pada dirilah kita tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sebab tu kita kena jaga-jagalah. Cara berwuduk dan bertayamum jika anggota wuduk berbalut. Ni tuan-tuan kena tengok, kena hadam betul-betul. Yang disebut dengan nama sahibul jabirah, iaitu orang yang berbalut atau bertampal. Dia bertampalnya ada 2. Bertampal ketika mana berhadas, dan bertampal ketika mana suci.
Nak kena wuduk ke, nak kena qada, tak kena qada. Nah, bertampal pula tengok saiz. Bertampal had pada tempat aja ke atau melebihi had. Contohnya luka sikit, tampal sampai sini. Nak kena qada, tak kena qada sembahyang. Itu cerita lain pula. Kita tampal dia. Kan? Orang patah aksiden kan. Dia patah sini. Tapi mesti diandur dia sampai, maknanya dia punya sampai ke atas lengan dia, supaya nak menyokong. Itu kan maknanya tak patahnya sikit tapi tampalnya besar. Sampai tempat-tempat lain pun kena. Jadi macam mana? Semayang kena qada, tak kena qada? Jadi tuan-tuan, ini benda-benda yang kita jangan ambil ringan kan. Semayang ni wajib. Jadi kita tengok orang yang luka dan ditampal dengan ubat, kan? Orang yang luka dan ditampal dengan obat seperti kuyuk atau simen atau handiplas yang tidak boleh ditanggalkan disebut sebagai sahibul jabirah. Itu gelaran dia, istilah yang digunakan bagi orang yang tampal obat tu dengan koyok ke, dengan simen ke, dengan handiplas ke, yang tak boleh ditanggalkan. Nak semayang, nak ambil wuduk, tak boleh buka-buka, kan? Orang contohnya bersimen, mana boleh buka, kan? Nama dia ni, orang yang dalam situasi ni, namanya dalam istilah fiqh disebut dengan nama sahibul jabirah. Jadi tuan-tuan, hendaklah berwuduk seperti biasa. Jika sampai pada anggota yang tidak boleh kena air, wajib bertayamum kerana mengikut tertib, kan? Jika ada dua anggota yang tidak boleh terkena air, wajib dia bertayamum dua kali. Jika ada tiga, maka wajib dia bertayamum 3 kali. Tetapi jika ada 4 anggota yang tidak boleh terkena air, wajib bertayamum sekali sahaja. Dia anggota. Kita kena faham tuan-tuan, dalam masalah nak semayang ni, dia ada 2. Satu anggota wuduk dan satu lagi anggota tayamum. Dan daripada anggota wuduk dan tayamum ni, ada anggota yang bersekutu. Maksud bersekutu tu, dia juga anggota wuduk, dia juga anggota tayamum. Okey, tengok anggota wuduk dulu. Anggota wuduk yang pertama muka, kan? Tu wajib. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, kan? Basuh muka. Tu anggota wuduk. Yang kedua apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ini anggota wuduk. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala, anggota wuduk. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai buku lali, itu anggota wuduk. Anggota tayamum, fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum, sapu muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan. Itu 2 anggota tayamum. Jadi ada yang bersekutu, muka anggota wuduk, anggota tayamum, tangan anggota wuduk, anggota tayamum, kaki tak masuk. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mesti jelas kita tahu. Jadi disebutkan kepada kita ni, jika sampai pada anggota yang tak boleh kena air, contoh ni tangan tak boleh kena air sebab bertampal, kenalah tayamum. Sebab air tak boleh masuk pada tampalan, maka tayamum, kena tayamum. Dan wajib mengikut tertib. Mengikut tertib makna
Bila basuh muka, basuh tangan, kan, tak boleh terus ke kepala. Dia kena ikut tertib. Ambil tayamum, basuh muka, basuh tangan, sambung balik air kepala dan terus ke kaki. Dia kena ikut tertib. Kecuali kalau sekiranya yang berbalik tu kaki, kan, dia tuan-tuan ba'di dan las lah, kan. Jadi kita kena, InsyaAllah nanti kita bicarakan macam mana luka di tangan, luka tangan dan kaki, cara untuk kita menyelesaikan masalah-masalah bagi orang-orang yang bertampal. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk program kita insya-Allah pada 10 Zulhijjah, nak maklumkan pada malam Khamis, malam Jumaat 10 Zulhijjah, lepas daripada solat Isyak, kita ada qiyam 10 Zulhijjah. Jadi qiyam 10 Zulhijjah ni kita buat program untuk solat tasbih, solat taubat, solat witir dan bertakbir, kan. Kita ambil lebih kurang dalam 1 jam untuk melakukan program pada malam itu, kerana berpandu pada hadis Rasulullah SAW, 2 malam yang tidak ditolak doa seseorang hamba, iaitu pada malam 2 hari raya. Dan barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dibangkitkan besok dalam keadaan hati-hati orang mati. Maka orang yang menghidupkan pada malam 2 hari raya tidak dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk melakukan yang demikian, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.